Ini yang saya bincangkan pada jam ini. Saya nak bersama dengan tetamu kita langsung Skype pada ketika ini, Dr. Zakaria Abdul Rashid, iaitu pakar ekonomi. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pengumuman Perdana Menteri adalah untuk melanjutkan moratorium tapi secara bersasar kepada individu yang betul-betul memerlukan. Kita melihat kepada keadaan semasa COVID ini masih lagi belum ditangani ataupun berjaya ditangani sepenuhnya. Ini adalah masalah di peringkat global. Bagaimana untuk doktor melihat jangka masa yang ditawarkan, iaitu 3 bulan dan juga 6 bulan ini, mampu sedikit sebanyak meringankan beban kewangan rakyat yang terjejas sepanjang tempoh PKP, doktor? Assalamualaikum dan terima kasih Asrawani dan Najib. Terima kasih kerana kita dapat memberi peluang kepada saya untuk bersiaran lagi. Saya tak tahu apa perkataan yang saya nak ucapkan. Saya rasa satu tindakan yang sungguh baik sangat dan bersesuaian sebab masalah COVID ini tidak selesai lagi. Dan kita dapati bahawa segala prihatin dan juga penjana yang dilancarkan itu saya rasa telah menghasilkan kesan yang positif. Walau bagaimanapun, seperti saya katakan dahulu, bahawa campur tangan seperti ini, intervention seperti ini, sebenarnya tidak dapat mengekang masalah ekonomi yang sedang melanda kita sekarang ini. Jadi bermakna walaupun kita dapati bahawa pengangguran semakin meningkat, dan juga dijangkakan bahawa kadar gaji akan menurun, dan di sini beberapa pekerja akan kehilangan pekerja dan mereka yang bekerja juga akan mengalami penurunan di dalam kadar gaji atau kadar upahnya. Maka di sini pelanjutan moratorium ini adalah sangat-sangat baik, sangat-sangat diadukan. Dan kerjasama antara bank dan juga kerajaan. Kerajaan melaksanakan apa yang dipanggil sebagai moral suasion kepada bank, memujuk bank supaya dapat bekerjasama. Saya fikir bank pun cukup bersedia kerana bank Malaysia ini tidak mempunyai banyak masalah tentang kecairan dan juga NPL-nya juga adalah baik juga, masih baik lagi. Jadi bermakna walaupun bank dilaporkan akan mengalami kerugian, tetapi kerugian itu saya fikir lebih merupakan, saya bagi pandangan saya lah, sebahagiannya adalah merupakan sebagai opportunity cost yang bank tidak dapat menawarkan pinjaman dia dalam volume yang biasanya kalau tidak ada krisis seperti ini. Jadi berbalik pada persoalan tadi, saya rasa memang sungguh baik sekali sebab individu dan juga PKS terutamanya mikro masih lagi mengalami masalah kecairan. Pekerjaan terjejas, gaji berkurangan, kecairan mereka terjejas, mudah tunai mereka terjejas. Jadi tentunya agak sukar untuk mereka berhadapan dengan masalah ini. Jadi apa yang patut kita lakukan di sini, di satu pihak sistem perbankan mempunyai kecairan yang baik, NPL yang baik, tetapi di pihak yang lain, di pihak real sector, iaitu sektor yang benar-benar menceburi di dalam bidang pengeluaran, perniagaan seperti ini, terutamanya PKS dan juga sektor sosial juga terjejas. Maka di sini kerjasama antara sistem perbankan, financial sector dengan real sector di sini. Bermakna yang ini pun baik juga untuk bank. Kerana kalau bank mempunyai persekitaran real sector, tidak ada peniaga, tidak ada individu yang mampu dapat meminjam dan juga dapat membayar balik, dan ini juga akan memberikan memberikan kesan yang kurang baik juga kepada sistem perbankan di dalam jangka panjang, di dalam masa akan datang. Jadi kalau begini, buat masa sekarang ni kerjasama seperti ini baik, makna kita berikan peluang kepada
real sector, kepada PKS dan juga kepada individu supaya dapat bernafas sedikit, supaya mereka dapat mengatasi masalah kecairan. Dan moratorium yang bersasar ini menunjukkan bahawa apabila mereka dalam keadaan-keadaan mereka yang tertentu, apabila mereka sampai kepada ketikanya mereka boleh membayar balik dan menambahkan balik kecairan di dalam banking sector supaya dapat banking sector berfungsi seperti sedia kala. Saya fikir ini cukup baik sekali. Doktor, untuk kita melihat kepada tempoh 3 bulan yang disebutkan, ada juga 6 bulan. Tapi kalau tempoh 3 bulan ini, kalau kita lihat, bukan tempoh yang panjang pun. Sekejap sebenarnya 3 bulan ini. Tetapi bagaimana untuk kita melihat di pihak individu, peminjam juga perlu bersiap sedia kerana lambat laun juga mereka perlu berdepan dengan tempoh bayaran ini juga. Bagaimana untuk kita melihat dari segi sudut celik kewangan ini? Ini bukan isu baru, isu lama kita sudah bincangkan. Orang ramai yang berdepan dengan cabaran kewangan pada ketika ini juga perlu, orang kata apa, mempunyai kesedaran dan juga mempunyai ilmu dalam pengurusan kewangan mereka supaya apabila tiba masanya mereka perlu membayar kembali selepas 3 bulan ataupun 6 bulan yang akan datang, mereka boleh menguruskan kewangan dengan baik. Adakah perkara ini juga perlu dititik beratkan oleh kerajaan ke melalui AKPK, Bank Negara sendiri? Bagaimana untuk kita melihat didikan ilmu ini boleh disampaikan secara lebih meluas kepada rakyat? Saya sebaik sekali apa yang dilancarkan sekarang ini, iaitu moratorium bersasar. Kalau kita bagi tempoh yang terlalu panjang, mungkin ini akan memberikan complacent kepada individu dan juga kepada bank kerana mereka diberikan kelonggaran yang sangat panjang gitu. Jadi dengan kelonggaran yang seperti 3 bulan, 6 bulan seperti ini, mengikut sasaran yang dikatakan tadi, iaitu mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang masih lagi bekerja tetapi gajinya dikurangkan, gaji yang telah dikurangkan. Jadi di sini menunjukkan bahawa kita yang meminjam ini masih lagi merasa tanggungjawab untuk membayar balik. Tanggungjawab kita supaya moratorium yang dibagi ini adalah sebenarnya untuk memastikan bahawa kita masih berhutang lagi. Kita berhutang, kita bukan mendapat pelepasan daripada hutang jadi tidak. Jadi di sinilah eloknya mereka yang di dalam baik bidang ini selalu mengingatkan, memberikan latihan, mendidik kepada mereka yang mendapat pinjaman ini supaya mengetahui bahawa pinjaman perlu dibayar. Kemudiannya dalam pinjaman ini ada kos, iaitu kadar bunga. Kadar bunga ini tidak luput sebenarnya. Cuma kadar bunga ini tidak dia compound, saya kata. Tidak compounding dia. Tapi perlu dibayar balik. Jadi maknanya kalau tempoh moratorium itu dipanjangkan juga, mesti ingat bunga masih hidup. Jadi in the long term dia akan memberikan beban juga kepada bagi peminjam. Cuma moratorium ini memberikan kelegaan. Moratorium ini memberikan mengatasi masalah kecairannya saja begitu. Jangan. Ya, Doktor, apabila Doktor menyebut tadi tentang sektor perbankan ini, memanglah kita melihat sektor perbankan ini, kalau kita membaca sektor yang sangat penting kerana apa-apa yang berlaku dalam sektor perbankan ini mempunyai kesan sistemik yang besar kepada ekonomi. Tapi dalam status masa ini, sektor perbankan kita boleh dikatakan masih lagi utuh dengan kalau kita melihat stress test yang dijalankan oleh Bank Negara, institusi perbankan kita, kewangan kita masih lagi mampu untuk berdepan dengan sebarang tekanan dalam keadaan semasa sebagai contoh. Tapi bagaimana untuk kita membaca kesan berantai kepada sektor perbankan apabila mereka tidak dapat mengutip pulangan pinjaman yang diberikan kepada individu ataupun PKS ini dalam jangka masa yang panjang? Adakah ini sedikit sebanyak memberikan kesan kepada institusi perbankan untuk lebih berhati-hati setidaknya memberikan pinjaman selepas ini? Dan jika ini berlaku, adakah ini akan menjejaskan rantaian ataupun kitaran pusingan kewangan yang kita mahukan dalam aktiviti ekonomi tersebut? Saya suka apa yang Najib kata tadi berkenaan dengan rantaian.
sebenarnya kita sekarang ni sedang mempraktikkan rantaian antara sistem kewangan, institusi kewangan dengan real sector. Ya, real sector inilah sektor yang benar-benar terlibat di dalam pengeluaran dan perniagaan, di dalam pengeluaran manufacturing ke ataupun construction ke dan sebagainya begitu. Jadi kalau katakan dalam keadaan real sector kita ini terjejas disebabkan oleh COVID tadi, disebabkan oleh PKP, maka pemusnahan proses pengeluaran itu dan sedangkan di sektor kewangan, institusi kewangan masih utuh, masih kukuh lagi. Jadi rantaian seperti ini harus kita capitalize. Seperti saya katakan tadi, kalau kita mempunyai sektor kewangan yang baik, yang kukuh, tetapi sektor real sektor kita lemah, social sektor kita pun lemah disebabkan oleh pandemik seperti ini, dia in the long term dia akan menjejas financial sector balik. Jadi yang kita katakan tadi rantaian antara real sector dengan financial sector tadi. Jadi dalam situasi seperti gini, kita yang bernasib baik kerana kita mempunyai sistem kewangan yang utuh, yang baik. Jadi kita capitalize, kita ambil peluang ini. Cuma saya katakan tadi keadaan not normal seperti ini, abnormal seperti ini ataupun new normal seperti ini, memanglah kecairan ataupun profitability ataupun performance sektor kewangan akan terjejas kerana dia tidak seperti dahulu lagi. Di sini melalui moral suasion kerajaan dan juga dengan perbankan, kita meminta supaya banking sector faham dan memberikan a bit of sacrifice dalam profitability-nya ke ataupun di dalam performance dia, supaya dia dapat membantu rakannya iaitu real sector tadi. Dapat membantu real sector. Dengan membantu ini dia akan memberikan in long term, dia akan memberikan keuntungan juga kepada banking sector. Jadi dia satu kitaran yang sihat seperti itulah, saya rasa begitu. Najib. Doktor, secara ringkasnya, mungkin bagaimana untuk sektor perbankan ini melihat di masa hadapan, bukan saja 3 bulan atau 6 bulan, tapi untuk tempoh yang panjang kerana COVID ini akan berada dengan kita selagi kita belum mempunyai vaksin. Bagaimana mereka sepatutnya ataupun boleh setidaknya lebih memudahkan urusan pinjaman ataupun pembiayaan kepada PKS, kerana pada akhirnya kesan berantainya penyediaan peluang pekerjaan itu memerlukan PKS ini mempunyai aliran tunai yang kukuh. Bagaimana perbankan ini penting memainkan peranan memudahkan aliran tunai ataupun pinjaman dan juga pembiayaan ini? Saya rasa dia punya basic principle sama juga, iaitu dalam persekitaran new normal seperti ini, tentunya kita akan mengalami satu perubahan di dalam kegiatan ekonomi kita, struktur ekonomi kita. Makna dia mungkin ada sektor yang mati, ada sektor yang masih berkembang baik. Nah, misalnya kita nampak sekarang ni sektor, misalnya katakan perhotelan, sektor travelling dah semakin berubah begitu. Jadi mungkin ada sektor-sektor baru, misalnya katakan tadi logistik dan sebagainya begitu yang menggunakan digital economy, digital platform tadi mungkin bertambah baik. Jadi bagi sektor perbankan, tentu sekali mereka akan dan sedang mengkaji peluang-peluang potensial yang ada pada masa hadapan, bagaimana tentang perubahan yang akan berlaku di dalam real sector tadi, agar dia dapat dia melihat dinamik seperti ini dan mengambil peluang untuk bank mengorak langkah memulakan pinjaman-pinjaman baru kepada sektor-sektor yang promising ataupun kegiatan-kegiatan yang promising seperti ini. Najib. Okey, Doktor, terima kasih kerana berkongsi pandangan tersebut. Ini penting untuk memberikan impak dan juga kesan kepada rakyat secara keseluruhannya dan juga PKS yang menjadi tulang belakang kepada ekonomi. Dr. Zakaria Abdul Rashid, iaitu pakar ekonomi, membincangkan tentang apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri. Kalau anda yang baru menyertai kami, sedikit sahaja saya nak recap apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri, iaitu sambungan moratorium dan juga bantuan bank secara bersasar, di mana golongan pertama iaitu individu yang kehilangan pekerja pada tahun 2020 dan masih lagi belum
mendapat peluang pekerjaan, mereka boleh menyambung moratorium untuk tempoh 3 bulan dan selepas itu boleh dilanjutkan oleh pihak bank bergantung kepada situasi individu tersebut. Dan juga yang kedua, individu yang bekerja tetapi gaji mereka terjejas ataupun dikurangkan sepanjang tempoh PKP ini, mereka juga boleh menikmati ansuran bulanan yang dikurangkan selaras dengan pengurangan gaji bergantung kepada jenis pinjaman. Ini juga perlu dibincang dengan pihak perbankan. Dan juga yang ketiga, bank akan membantu individu dan juga PKS yang turut terkesan semasa PKP akibat COVID-19, di mana bantuannya antaranya adalah bayaran faedah sahaja untuk jangka masa yang ditetapkan setelah perbincangan dilakukan, dan juga yang kedua adalah panjangkan tempoh bayaran semula itu, restructuring ya kiranya, dan juga yang ketiga adalah beri pelepasan lain sehingga peminjam mencapai tahap kedudukan kewangan yang lebih stabil. Ini juga melibatkan perbincangan bersama dengan pihak bank. Namun bagi pinjaman sewa beli pula, bank akan menawarkan penjadualan ansuran bersesuaian tertakluk kepada akta sewa beli, dan yang kedua ansuran yang lebih rendah juga akan ditawarkan, dan yang ketiga kesemua inisiatif ini akan memanfaatkan 3 juta individu dan juga PKS, tetapi kesemua ini akan perlu dipohon oleh individu dan juga PKS bermula 7 Ogos nanti.